Assalamualaikum. Dengar tak suara Ustaz? Dengar? Clear tak? Clear? Tunggu kawan-kawan kita masuk sekejap. Sebelah tu macam Aisyah je. Aisyah kelas apa? Maaf lah, Aisyah kelas apa? Tak tahu. Tak, dia 4 apa? Dia 4 Rauf. Pak Rauf. Tu sebelum nama 4 Rauf for Iltizam. Okey. Kejap tunggu kawan-kawan kita kejap. Mana dia orang ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi kelas apa sebelum kelas Ustaz ni? Sains. Teacher Madihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laila. Okay, siapa yang nak pergi ambil air ke? Siapa yang nak minum-minum sikit ke? Okay, you can go. Hadif, topi mana topi? Topi lah. Laila, how are you? Good. Tukar topi lah. Mikael, sihat? Ustaz, siapa yang nama Mi tu? Apa? Siapa yang nama Mi tu? Siapa yang mana Mi tu? Me. Siapa nama Mi tu? Apa? Rashad. Oh, Rashad. Rashad ke tu? Betul ke Rashad? Saya nak tengok sikit betul ke Rashad tu? Ustaz. Betul ke tu? Ya. Kalau betul awak Suara Rashad. dia betul lah tu. Kalau betul awak Rashad. Buka video. Siapakah Rashad yang sebenar? Dia. Allah. Kalau betul awak Rashad, siapa Rashad yang sebenar? Maksudnya? Rashad ni dia suka tengok dia suka apa? Dia suka makan ayam goreng. Tak, mana ada kau? Rashad suka makan apa? Kari ayam. Kari ayam. Kari ayam letak dengan Nutella. Tak. Itu? Kari ayam letak dengan apa? Kari ayam, lepas tu kalau lagi sedap nasi kandar. Ui. Lepas tu letak kicap sikit. Oh, sedap. Lepas tu letak sirap. Itu dah hipster dah, Ustaz. Apa? Itu dah hipster. Letak sirap, letak ayam goreng. Awak semua dah makan belum? Belum. Oh dah tengah hari lepas habis kelas ni baru makan, betul? Pagi dah makan belum pagi? Betul. Pagi pun belum Rashad? Dah. Khalif makan apa pagi tadi? Noh dah makan pagi tadi? Dah. Makan apa? Makan hash brown. Apa? Hash brown apa tu? Makan hash brown. Dia macam potato sikit. Oh. Hash brown makan dengan apa? Kari ayam? Hash brown je. Oh iya ke? Macam mana bentuk dia? Kenapa saya tak pernah tengok? Kejap Ustaz Google kejap. Apa nama dia? Hash brown. Hash brown. Hash brown. Oh ni hash brown. Mana? Oh ini hash brown. Screen share lah. Saya tak tahu Ustaz. Screen share. Ini ke hash brown? Sekejap. Ini ke hash brown? Yes. Wow. Yes. Mana dia? Yang ni ke? Ya, yang tu. Jawab lah. Saya nak makan pula. Dia buat daripada apa? Telur ke? Bukan, potato. Oh dia macam perkedel
Ya, kot. Dia macam Dia smash potato tu ke? Lepas tu dia ni goreng terus. tak Ustaz. Ya. Ya, macam mashed potato. Ustaz, bukan Ustaz. Dia macam dekat apa tu, dekat breakfast McDonald pun ada ni. Saya pernah makan. Dia ni lah bergedil ke? Rasyad bergedil ke? Dia macam dia memang 100% kentang. Dia memang 100% kentang. Lepas tu dia macam kentang tu dipotong kecil-kecil, betul dia masukkan. Lepas tu digoreng lah, dia buat bentuk goreng. Macam tu lah. Lepas tu makan kari ayam. Taklah, dia macam ada kat McDonald dia jual ni. Oh, nanti awak belanja Ustaz Dia breakfast saja. Saya chicken tu. Oh, okey, faham. Hash. Okey. Rasa hash brown tu. Tak tahu Ustaz dia. Rasa hash brown tu sedap. Okey, jom. Kita mulakan kelas kita. Hash brown tu pagi-pagi je ada. Susah nak dapat. Pagi-pagi tu pukul berapa? Dalam masa breakfast tu dia pukul 10:30, betul dah habis lah. Okey. Tak apa, nanti Rasyad cakap Rasyad nak belanja kita. Jangan risau. Okey. Seorang 2 juta. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, anak-anak murid Ustaz. Before we start our class, jom kita sama-sama zikir, kita sama-sama istighfar. Moga-moga kalaulah kita ada dosa, kalaulah kita ada buat salah, moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Bila Allah ampunkan dosa kita, moga-moga ilmu senang masuk. Bila Allah Ta'ala, bila hati kita bersih, bila diri kita bersih, alhamdulillah, insya-Allah ilmu akan mudah masuk. Okey, kita zikir dulu. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okay. Now, we start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah and selawat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Tak nampak orang macam selawat pun. Mulut tak bergerak pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kejap kejap. Aduh, kejap. Okey. Aduh. Okey, baru cerah sikit. Okey. Now, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini. Ya, Ustaz harapkan awak semua sihat. Ustaz tengok awak ada yang dah penat. Raihan pun dah nampak macam mengantuk. Laila pun dah nampak macam lapar. Kaiser pun dah nampak macam nak tidur je tu. Syah Mifzal, macam dah tidur ke Syah? Dengarkan tidur.
Noh pun tengok garu kepala dah. Apa benda pula Noh ni. Garu kepala dah, pening dah kepala dia. Okey, anak-anak murid Ustaz. Tapi itulah keadaan kita sekarang. Kita terpaksa teruskan keadaan kita sekarang. Walaupun dalam keadaan yang lah kan depan-depan laptop ni. Hadis pun aduh. Itulah jadi hadislah tu. Hadislah. Okey. Kita akan teruskan pembelajaran. Kenapa keluar ni? Kita silap ni. Oh macam tu. Okey Okey, so kita akan teruskan. Tetapi sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasa kita akan baca hadis dulu. Tadi ada cikgu Maliha baca hadis apa tadi? Ada makan. Ada makan, bagus. Yang pertama apa ada makan? Itulah. Baca bismillah. Baca bismillah. Yang kedua? Makan sampai kenyang. Eat with right hand. Read with right hand. Good. Number 3. Number 3. Kaiser. Khalif Kaiser. Number 3 apa? Ada 3 yang mana cikgu dah ajar tadi. Adab makan. Yang pertama sebut baca bismillah. Sebut nama Allah. Yang kedua makan dengan tangan kanan. Yang ketiga? Makan makanan dekat dengan kita. Pandai. Good Wan Syahir. Okay, good. Ini hadis dia. Buku yang kita guna sekarang ni. Masuk Muaz ni. Okay, yang kita dah belajar dulu yang pertama kita dah belajar pasal niat. Minggu lepas kita dah belajar pasal pillars of Islam. Yang ketiga, ini dia. Silap. Okay, ini adalah hadis dia. An Umar ibni Abi Sulamah. Kuntu ghulaman fi hajjari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. Maksud dia apa? Ustaz ringkaskan cerita apa yang dia nak bagi tahu ni. Waalaikumsalam Ulfa. Okay, apa yang dia nak bagi tahu dekat sini? Dia kata ada satu orang lelaki yang duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Waktu dia nak makan, Nabi Muhammad pesan dekat dia. And my hand used to go around the dish. Waktu tu dia nak ambil lauk lah macam tu. And then Nabi Muhammad, Allah's messenger. Maksudnya Nabi Muhammad said to me. Nabi Muhammad kata apa? Oh boy. Mention the name of Allah. Nabi Muhammad kata mula-mula sekali. Ingat adab makan yang pertama sekali adalah sebut nama Allah. Mulakan dengan nama Allah. Tak kisahlah awak nak sebut Allah ke, auzubillah ke, bismillah ke. Yang penting ada nama Allah. Mula dengan nama Allah. Awak nak makan hash brown tu. Makan hash brown tu. Afsah nak beli hash brown esok kan. Esok pagi. Baca dengan bismillah dulu. Yang kedua tadi. Raihan cakap apa? Tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Wan Syahir, makan dengan tangan kanan Wan Syahir. Jangan makan guna mulut. Makan. Tak ada guna tangan, dia makan guna mulut, makan macam ayam tu. Tak boleh. Ada tangan, makan guna tangan kanan. Yang ketiga, ambil makanan yang paling dekat sekali. Makan. Ambil makanan yang dekat dulu. Okey, ingat anak-anak murid Ustaz, bila katakan mak awak masak masakan yang banyak, penuh satu meja, depan awak tu ada ikan goreng. Ambil ikan goreng tu dulu. Ustaz, saya nak ayam goreng. Ayam goreng dulu jauh. Ambil ikan goreng dulu. Ambil yang dekat dulu. Ambil yang sikit, katakan depan awak ada sayur bayam. Ambillah sikit sayur bayam. Katakan depan awak ada sambal belacan, nak ambillah sambal belacan sikit. Nabi Muhammad kata, ini 3 benda Nabi Muhammad pesan. Mulakan dengan nama Allah. Mention the name of Allah. Eat with right hand. And eat from the dish what is nearest to you. Ambil yang mana dekat sekali. Kejap lagi makan tengah hari, Ustaz nak tengok. Rasyad dia nak ambil kari ayam. Tapi kari ayam tu jiran sebelah punya. Pergi ambil jiran sebelah punya. Tak boleh Rasyad. Makan masakan depan awak saja Rasyad. Okay. Okay. Now. Kita teruskan lagi. Sebelah 40 dah. Tak sempat ni. Okay. Muaz ada tak tu? Mana Muaz? Ada Muaz. Okay Muaz.
Nampak macam baru lepas menangis je Muaz? Tak Okey. Okey, now. Okey, minggu lepas kita belajar tajuk apa? Muaz, minggu lepas kita belajar tajuk apa Muaz? Lupa dah. Sudah. Lupa dah. Macam mana ni? Kita nak masuk benda yang baru ni. Noh, minggu lepas kita belajar apa Noh? Noh, minggu lepas kita belajar apa? Tak dengar. Tak dengar. Okey, Mikael Amsyah. Minggu lepas kita belajar tajuk apa? Ini nak masuk tajuk baru ni. Minggu lepas belajar tajuk apa? Tak dengar lah. Ustaz yang tak dengar ke ataupun... Kali you dengar tak? Tak. Okey. Mikrofon kot. Okey, Wan Syahid tulis kat tu. Beriman kepada... Ustaz, tapi saya dengar Ustaz. Beriman kepada kodok dan kodar. Kepada kodak dan kodar. Okey, minggu lepas beriman kepada kodok dan kodar. Habis beriman kepada kodok dan kodar. Minggu ni kita akan belajar fiqh. Okey, ambil buku teks awak. Mana yang buku teks fiqh? Tengok buku teks fiqh siapa yang ada, tengok. Mana buku teks fiqh, tengok. Okey, ini dia buku teks fiqh ni. Ini yang Ustaz ajar tadi ni. Okey, satu. Ini. Ini buku teks fiqh. Saya tak dapat lagi. Tak dapat lagi, tak apa. Ustaz tolong awak, jangan risau. Okey. Siapa yang ada buku teks fiqh? Okey, tengok. Siapa yang tak ada, pastikan awak ada pensel dengan kertas. Awak nak tulis sikit-sikit. Kalau ada buku teks, awak boleh conteng dekat buku teks tu sebab tu buku teks awak. Tapi siapa yang tak ada, pastikan ada kertas. Siapa yang tak ada, pastikan awak boleh tulis. Awak boleh tulis dekat mana tu. Okey. Tengok buku fiqh. Okey, betul. Ustaz dah nampak dah Wan Syahid. Tunjuk kat Ustaz siapa yang ada buku fiqh, tunjuk. Ustaz nak tengok betul ataupun tidak. Okey, Khalif ada, bagus. Siapa yang ada buku fiqh, tunjuk. Ustaz nak tengok. Okey, Amsyah Mizal, bagus. Mikael, Hadiflah. Okey. Ni yang lamai tak buka kamera ni kenapa? Ulfah ada tak tu Ulfah? Hana Ulfah. Ulfah ada tak tu? Ulfah pergi mana tu Ulfah? Okey, Raihan. Okey, Raihan Ustaz nampak. Okey. Anak-anak murid Ustaz, bila Ustaz sebut berkaitan dengan fiqh, Muaz, bila kita tengok berkaitan dengan fiqh, bila Ustaz sebut berkaitan dengan fiqh, kita nak belajar pasal apa? Bila sebut fiqh ni, kita nak belajar apa ni? Macam sifat Rasul, bukan sifat Rasul, wahyu. Apa? Macam wahyu. Sikit lagi. Fiqh ni nak belajar apa fiqh ni? Siapa ingat dalam fiqh kita nak belajar apa? Siapa tu? Hukum. Honda City. Tahu nak jawab. Honda City. Bukan. Kita nak belajar berkaitan dengan hukum. Anak-anak murid Ustaz ingat sampai bila-bila. Bila Ustaz kata, okey hari ni kita nak belajar berkaitan dengan fiqh. Awak dah kena ada satu mindset. Okey, Ustaz Fikri nak ajar pasal hukum. Benda apa yang boleh buat, benda apa yang tak boleh buat. Benda apa yang wajib, benda apa yang sunat, benda apa yang haram. Iaitu kita akan belajar dalam fiqh. Ingat tu. Bila Ustaz sebut je berkaitan dengan fiqh, hukum. Okey, fiqh hukum, fiqh hukum. Kita akan belajar berkaitan dengan hukum, ibadah. Fiqh sama juga maksud dia dengan ibadah. Hukum, okey, hukum. Aku nak buat, boleh buat ke tak boleh buat? Ingat bila awak fikir, boleh buat ke tak boleh buat ni? Itu hukum. Itu fiqh. Ini kalau apa hukum makan makanan yang haram? Boleh ke tak boleh? Okey, itu fiqh. Ingat macam tu, fiqh. Apa hukum solat tapi tak pakai seluar? Itu fiqh. Tak pakai seluar tapi dia pakai kotak. Boleh ke tidak tu? Okey, itu kita akan bincangkan. Okey, bagus. Kita akan teruskan berkaitan dengan fiqh. Ingat, once Ustaz dah ajar fiqh, minggu ni semua fiqh. Minggu lepas satu tauhid, semua tauhid. Ustaz akan ajar awak sampai awak ingat betul-betul insya-Allah. Ustaz akan usahakan yang terbaik, selebihnya terpulang kepada awak.
Macam mana awak nak belajar, macam mana terpulang. Yang penting Ustaz akan bagi yang terbaik. Okey. Ini panjang sangat ni. Okey, kalau tengok dalam buku teks awak akan tengok dekat sini ada kandungan. Okey, ini kandungan. Kandungan ini adalah kita punya tajuk yang kita akan belajar pada tahun ini. Dalam fiqh kita akan belajar 6 tajuk ni. Okey, siapa yang ada buku tulis? Siapa yang okey, yang atas ni, Cik Raihan baca yang atas ni apa yang kita akan belajar tajuk dalam fiqh ni? Solat orang sakit. Pandai, solat orang sakit kita akan belajar tahun ini. Tahun lepas awak belajar pasal ni kan, solat jamak, qasar. Tahun ni belajar solat orang sakit pula, kita nak solat macam mana. Okey, Muaz, bawah ni apa Muaz? Solat dalam kenduri. Kenduri apa Muaz? Di dalam kenderaan. Kenduri orang nak pergi makan Muaz. Solat di dalam kenderaan. Okey. Laila Zafira, pelajaran ketiga ni kita akan belajar apa? Tahun ini ni 6 tajuk ni kita akan belajar. Laila, yang ketiga ni apa? Solat sunat 2 hari raya. Solat sunat 2 hari. Solat sunat 2 hari raya. Bagus. Okey, yang keempat, Huda. Yang keempat, Huda. Apa Huda? Kita belajar apa ni kat sini? Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Bagus. Pengurusan jenazah. Okey, pelajaran kelima, Amsyam Ifzal. Kita nak belajar apa? Puasa. Bagus. Kita akan belajar puasa. Bagus. Okey, last but not least, Yumna. Apa yang last kali tu Yumna? Apa tu? Dia tulis apa tu last kali tu? Kalau tak ada tengok kat skrin tak apa, yang bawah sekali tu. Apa tu? Zakat. Okey, anak nama dia Ustaz. Ini adalah tajuk yang kita akan belajar pada tahun ini. Kita akan belajar solat orang sakit, solat di dalam kenderaan, solat sunat 2 hari raya, pengurusan jenazah, puasa dan zakat. Ingat betul-betul. Okey. Hari ini Ustaz akan teruskan dengan solat orang sakit. Okey, ready? Kita nak belajar hari ini. Ingat apa yang kita akan belajar hari ini? Solat orang sakit. Solat orang sakit. Ini buku teks dia. Ustaz ada sediakan slide, jangan risau. Tapi kita pun akan tengok buku teks supaya nak bagi awak biasa baca buku teks. Okey. Mana Ustaz punya slide? Okey. Ustaz terangkan dulu. Okey. Bila anak-anak murid Ustaz, siapa masih lagi ingat peristiwa Nabi naik ke atas langit berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa lagi ingat apa nama peristiwa tu? Apa nama peristiwa tu, siapa ingat? Isra Mi'raj. Bagus. Itu namanya adalah Isra Mi'raj. Anak-anak murid Ustaz, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat-sangat special. Kenapa? Disebabkan Nabi Muhammad naik ke langit. Kemudian dia pergi ke berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Awak tahu tak anak-anak murid Ustaz? Ustaz bagi tahu awak satu benda. Dalam banyak-banyak wahyu yang diturunkan, dalam banyak-banyak perintah yang Allah turunkan, Allah suruh Laila bersedekah, Allah suruh Hadif puasa, suruh Nuh pergi haji, suruh Wan Syahir taat kepada mak dengan ayah, suruh Muaz suruh Muaz jangan mencuri, suruh Kaiser tutup aurat, suruh Allah Ta'ala ni dia bagi perintah ni banyak dah. Tapi dalam banyak-banyak perintah yang Allah bagi, ada satu perintah je yang sangat special. Sebab perintah-perintah yang lain, wahyu turun melalui Malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun dan bagi tahu wahyu tu kepada Nabi Muhammad. Tapi ada satu perintah, satu arahan Allah yang mana Nabi Muhammad sendiri kena naik pergi ke langit.
Nabi Muhammad sendiri naik pergi jumpa Allah. Iaitu Wahyu solat. wahyu solat. Ingat tu. Bila ustaz kata, oh, apa satu-satunya wahyu, satu-satunya perintah yang Nabi Muhammad terima sendiri pergi berjumpa dengan Allah? Solat. Maksudnya apa? Solat ni bukan perkara main-main. Itu ustaz tak tanya lagi, semua dah solat subuh ke belum? Kali solat subuh tak tadi? Ya, tak nampak basah pun rambut tu? Kan dah pagi. Okay. Hadis solat tak hadis? Solat. Solat. Walaupun Liverpool kalah semalam, tapi kena solat juga okey. Terus. Ingat, Ulfah. Ingat siapa tadi? Okey, terus. Okey, ingat solat. Okey. Allahumma salli ala sayyidina wajib. Okey, tapi bila kita tengok berkaitan dengan solat, okey, siapa yang ni Ustaz? Sekarang ni pun Ustaz akan buat slide dalam Jawi Okey, ini adalah solat. Okey, ini ejaan solat. Solat. Okey. Ingat anak-anak murid Ustaz, minggu lepas kita tahun lepas kita dah belajar. Kalau kita musafir, kita ada solat jamak dan qasar. Punyalah Allah suruh kita solat. Allah suruh kita solat, pergilah ke mana pun. Ada kena syarat dia. Okey. Pergilah mana pun, ada solat jamak dan qasar. Tapi kalau tak pergi mana, ini silap ni, ejaan silap ni. Sihah ni silap. Ejaan sihat macam ni. Sihat. Ini sihat. Ejaan sihat. Okey. Kalau kita sihat, kita solat seperti biasa. Kalau kita nak musafir, kita ada solat jamak dan qasar. Sekarang ni kita nak bincangkan kalau sakit. Ustaz, kalau sakit pun kena solat ke? Kena solat. Tiba-tiba Yumna cakap, Ustaz, semalam saya demam. Wajib solat. Laila cakap, Ustaz, semalam saya sakit kepala. Wajib solat. Tiba-tiba Khalif cakap, semalam saya sakit perut. Wajib solat. Ustaz nak cakap benda tu. Solat ni benda penting. Tapi Ustaz dah pernah ajar awak solat macam biasa Ustaz dah ajar. Solat jamak qasar pun Ustaz dah ajar tahun lepas. Ustaz harapkan awak ingat. Ingat lagi tak Yumna? Solat jamak qasar. Ingat. Okey, tak apa, kita teruskan. Mikael Amsyar ingat lagi tak solat jamak qasar? Ingat Alhamdulillah masih lagi ingat insya-Allah. So hari ni Ustaz nak ajar solat orang yang sakit. Kalau awak sakit nak buat macam mana? Tiba-tiba Kaizer cakap, Ustaz, saya kena solat duduk. Kenapa? Mata saya sakit. Mata sakit solat duduk. Dia ada cara-cara dia. Tiba-tiba Haris anak cakap, Ustaz, saya punya kepala sakit. Kepala saya sakit. Saya nak solat baring. Mana boleh. Tak semudah itu anak-anak murid Ustaz. Ada peringkat-peringkat dia. Okay, so hari ini tugas Ustaz akan mengajar kepada awak insya-Allah berkaitan dengan solat orang sakit. Macam mana tu? Ustaz kalau koma Ustaz, tu nanti kita akan belajar. Kita akan belajar sampai satu tahap duduk baring tak boleh buat apa pun kena solat juga. Asalkan sedar. Nanti kita akan belajar nanti insya-Allah. Okey, sekarang ni kita akan patah balik kepada buku teks awak. Apa ni? Ada orang chat Ustaz. Siapa ni? Sekejap Ustaz tak boleh buka lah chat awak. Kenapa? Ustaz, kalau sakit hati. Sakit hati. Kaizer sakit hati dekat Mikael Amsyar. Ustaz, saya sakit hati Ustaz. Saya nak solat duduk boleh tak? Tak boleh lah macam tu. Okey. Sakit hati pula. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, tengok buku teks masing-masing. Ustaz nak kita sama Ustaz akan pilih siapa yang akan baca. Ustaz tahu yang ramai dalam kalangan awak ambil UPKK. So awak kena biasakan baca Jawi. Okey. Sekejap. Okey, terus. Okey, nampak tu? Cara kalau tengok gambar tu, Ustaz kenapa dia solat sambil relax-relax? Kenapa muka dia macam Amirul Haziq Ustaz? Muka dia macam Amirul Haziq Ustaz. Tak ada. Ini kenapa muka dia macam Danish Mursyid ni? Tak ada. Ini. Okey, apa? Kita akan ajar cara solat ketika sakit. Okay, terus. Okey, Ustaz nak yang ni. Okay, kita akan praktis baca Jawi sama. Ustaz nak saya. Siapa saya tu?
Siapa tu? Ustaz tak dengar. Siapa tu? Oh, Ulfa. Okey, Ulfa baca. Okey, Ulfa baca, Ulfa. Okay, Ulfa baca. Lepas Ulfa, Arfan ready Arfan. Lama tak dengar surah Arfan. Okey. Okey. Okey, baca. Solat wajib ditunaikan pada waktunya dalam semua keadaannya. Keadaannya. Okey, stop. Okey, stop. Okey, benda pertama yang awak kena ingat, solat wajib ditunaikan pada waktu dia dalam semua keadaan. Awak duduk dekat mana sekalipun, apa yang awak buat pada waktu tu, solat tetap solat. Okey, terus Arfan. Terus Arfan mana Arfan? Where is Arfan? Lama Ustaz tak dengar suara Arfan. Arfan? Hai Arfan. Ni? Ya. Okay, Arfan, Ustaz nak awak praktis baca Jawi. Okey, Arfan baca. Okay. Try. Okay. Apa ni? Sa, okay, betul. Sa, okay, bagus. Sa. You have Arfan ada buku teks. You have the book textbook. Okay, if you don't have textbook, don't worry. You can read at my textbook. Baca kat sini. Baca kat Ustaz punya skrin pun tak apa. Okay. Try baca. Kalau tak cukup besar, Ustaz besarkan lagi. Where do I start? There. Okay, good. Okay, wait. Okay. Baca sini. Sini. Sa. Ma. Bagus. Sama. Betul. Sama. Okay, betul. Okay. Good. Dan. Sama ada. Bagus. Sama ada. Bagus. Okay. Kat. Kata. Apa tu? Ketika. Okay. Betul. Ketika si itu si apa? Sihat. Bagus, sihat. Betul. Sama ada ketika sihat. Okey, bagus. Okey, sikit lagi. Ketika sihat. Betul? Sekejap, tak nampak Sekejap Aduh. Okay, ketika sihat. Lepas tu? Okay. Sakit. Sakit. Okay. Sakit. Okay. Atau ataupun okay, good. Ataupun dalam. Good. Dalam. Bagus. Dalam. Akal. Papa Zola. Kapal. Okay, kapal.
Nak murid Ustaz ni apa ni? Siapa tahu? Hadis. Apa? Peperangan. Peperangan. Okay, good. Good, Arfat. Good. Okay, anak-anak Ustaz, apa yang dia cuba sampaikan dekat sini, solat ni kita kena buat tak kisahlah dalam keadaan apa pun, tak kisahlah dalam keadaan macam mana sekalipun. Awak sihat ke, awak sakit ke, awak tengah perang ke, tengah main PUBG ke, tengah main Mobile Legend ke, awak punya hero tu dah kena double kill ke, dah kena apa pun, yang penting kena solat. Okay. Now. Okay, sekarang ni kita itu clear. Sekarang ni kita akan masuk dekat number 1 ni. Syarat sah solat orang yang sakit. Okay, ini Ustaz nak awak ambil serius. Okay, awak ada pensel, pegang pensel betul-betul. Okay, Ustaz dah sediakan slide. Tapi Ustaz nak kita baca juga supaya awak praktis baca jawi. Okay, anak-anak murid Ustaz. Apa maksud syarat sah? Okay, siapa yang ni Ustaz tolong ni. Ambil pensel, tulis. Kalau siapa yang tak boleh baca jawi. Okay, tulis. Syarat sah solat orang yang sakit. Siapa yang tak ada yang ni, tulis supaya awak boleh ni. Boleh baca seorang-seorang. Okay, hari ni Ustaz nak ajar awak solat orang yang sakit. Tapi mula-mula sekali, kita nak tengok sah macam mana solat orang yang sakit ni. Siapa yang boleh solat orang yang sakit ni? Boleh tak kalau sakit hati, boleh tak solat? Ada. Jadi ada syarat sah dia. Kalau syarat sah ni awak tak buat, kalau syarat sah ni tak ada, solat awak tak sah. Okay, Ustaz ulang sekali lagi. Ini kita belajar hari ni khusus untuk solat orang sakit. Lepas ni kalau tiba-tiba awak sakit, awak dah boleh apply in your daily life. Because all human will be sick. No human in this world are not sick. Tak ada manusia dalam dunia ni yang tak sakit. Semua orang akan sakit. So hari ni Ustaz nak ajar. Allah kata, kalaulah sihat, solat. Kalau sakit pun solat. Kalau bermusafir pun solat. Dalam kenderaan pun solat. Awak pernah tengok tak orang pergi angkasa lepas solat dekat atas langit? Saya tengok? Nah. Oh, tak ada tengok? Awak ni. Nah, dalam kapal ada. Dalam kapal. Dalam kapal. Okey. Sekejap. Apa ni? Alfa, apa ni? Siapa yang cek Ustaz ni? Awak tekan apa tu? Okey. Now. Okey, boleh. Go. Okey. Ingat, syarat sah solat orang yang sakit. Okey, siapa nak baca number 1 ni? Siapa nak baca number 1? Ambil mikrofon. Apa syarat yang pertama? Okey, terus baca. Baca. Siapa tu? Okey. Okey, baca. Mustafa. Okey, silakan. Ini nombor 1. Mengetahui masuk. Siapa yang ada pensel tulis dekat buku teks tu supaya awak ingat tu. Mengetahui masuk. Waktu solat. Waktu solat. Okey, good. Ini syarat pertama. Kejap lagi Ustaz akan terangkan dengan slide Ustaz. Jangan risau. Ini Ustaz nak bagi awak biasa baca. Okey, yang kedua siapa nak baca? Ambil mikrofon. Siapa nak baca? Saya. Okey, silakan. Terus. Menghadap kiblat. Bagus. Menghadap kiblat. Okey, bagus. Menghadap kiblat. Okey, seterusnya siapa nak baca tu? Nombor 3. Saya. Siapa saya tu? Hadis. Okey, nombor 3 Hadif. Terus. Menutup aurat. Telah. Menutup aurat. Okey, bagus. Menutup aurat. Okey, bagus. Okey, yang ketiga. Yang keempat. Siapa nak baca yang keempat?
Yang keempat siapa? Ni. Okey, Laila. Silakan Laila. Suci. Suci Suci daripada hadas dan hadas najis. hadas dan najis. Bagus. Suci daripada hadas dan najis. Okey, yang kelima siapa nak baca? Saya. Okey, silakan Raihan. Ada apa? Keuzuran. Okey, anak-anak Ustaz. Okey, ini Ustaz terangkan ini kita. Jadi Ustaz akan tunjuk slide Ustaz supaya awak akan lebih nampak. Tapi ini apa yang ada dalam buku awak, siapa yang sempat tulis, siapa yang tak boleh baca Jawi, Ustaz dah tolong awak. Okey, anak-anak murid Ustaz. Benda ini, syarat sah ni adalah syarat yang awak kena ingat supaya bila awak sakit, awak bukan simply boleh, sakit nak solat lah. Tak boleh. Ada syarat-syarat dia. Ada benda yang awak kena ikut. Kalau ada benda, kalau awak tak ikut benda tu, awak tak sah solat awak. Ada syarat dia. Okey. Okey. Now, kita teruskan lagi. Ustaz ada sediakan slide. Okey. Okey, hari ni, solat orang sakit. Okey. Ingat, syarat sah ni awak kena ikut. Kalau tak ikut, solat awak waktu awak sakit tak sah. Okay, yang pertama, ini syarat sah solat orang yang sakit. Mengetahui masuk waktu solat. Ustaz tolong siapa yang tak boleh baca Jawi tu, Ustaz tolong write down. Ini nombor pertama tadi tu. Yang Ulfah baca tadi tu. Mengetahui masuk waktu solat. Awak kena tahu tu. Awak kena tengok betul-betul. Apa maksud mengetahui masuk waktu solat? Siapa? Okey, Ustaz terangkan dulu. Nanti Ustaz akan buka kepada soalan. Okey, anak-anak murid Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Awak pernah tengok tak jadual ni? Ini kita panggil dia sebagai takwim solat. Ini kita panggil dia sebagai takwim solat. Okay, bila kita sebut berkaitan dengan takwim solat. Okey, katakan kejap lagi Isyak, kejap lagi Zuhur. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni berapa bulan? 11 8 Februari ni jadual Januari. Okey, katakanlah. Okey, awak tengok 8. Okey, katakan ni Februari, 8. Okey, 8. Okey, awak tengok 8 Februari. Okey, 8 Februari. Subuh masuk pukul 6.10. Okey, katakan kejap lagi Zuhur kan. Kita tengok Zuhur masuk pukul berapa? 1.23. 1.23. Katakan hadis main bola, patah kaki. So dia nak kena solat. Syarat sah yang pertama sekali, mesti tahu masuk waktu solat. Kalaulah dia nak solat Zuhur 1.23. Okey. Tapi kalau hadis solat Zuhur pada pukul 1.20 tak sah. Okey, ingat yang pertama sekali. Syarat sah yang pertama. Syarat sah yang ni awak sihat ke, awak sakit ke, mesti kena ikut. Iaitu mesti tahu masuk waktu solat. Mesti tahu masuk waktu solat. Ustaz, saya tak adalah takwim ni. Jangan risau. Awak semua kan ada internet. Ini Ustaz ajar awak. Okay, awak pergi dekat Google. Sekejap. Awak pergi dekat Google. Ni awak type kan. Okay, awak type je. Waktu solat Gombak. Katakan waktu solat Gombak. Enter. Dia ada bagi tahu dah tu. Dia ada bagi tahu dah. Kejap lagi Zuhur 1.29. 1.29 ni. Baru boleh solat Zuhur. Kita kena pastikan masuk dulu waktu. Baru boleh solat. Itu syarat sah yang pertama. Okey, sampai situ. Ada soalan? Okey, boleh. Siapa tu? Ustaz izinkan saya pergi tandas. Okey, boleh. Okey. Ada soalan yang pertama.
Ingat ni, kalau tak ada Ustaz akan tanya nanti Awak kena ingat ni, awak kena ingat. Benda ni awak kena ingat supaya lepas ni senang. Tak ada. Okey, tak ada. Tak ada tak apa, Ustaz teruskan. Okey. Terus. Okey, Ulfah. Okey. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah menghadap kiblat. Tutup mulut tu. Ustaz nampak dia menguap. Tutup mulut tu. Okey, aduh. Okey, yang kedua adalah menghadap kiblat. Awak kena tahu satu benda anak-anak murid Ustaz. Solatlah apa pun mesti menghadap solat dah. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah satu tempat yang mana kita macam mana pun kena hadap kiblat. Awak duduklah dekat mana pun mesti solat menghadap kiblat. Awak sakit ke? Awak sihat ke? Awak tengah perang ke? Pastikan solat menghadap kiblat. Lepas habis tajuk solat orang sakit, kita akan belajar solat dalam kenderaan. Solat dalam kenderaan pun kena menghadap kiblat. Macam mana tu Ustaz? Nanti kita akan belajar. Jangan risau. Don't worry. Kita akan belajar satu-satu. Menghadap kiblat. Hari tu ada orang tanya, Ustaz, Kaabah dekat sini kan, macam mana kita nak solat? Okey. Orang yang duduk dekat sini akan menghadap dekat sini. Orang yang dekat sini akan menghadap dekat situ. So Ustaz, dia nampak macam bulat lah Ustaz. Ya. Semua akan menghadap ke situ. Ini akan menghadap ke sini. Semua akan fokus, semua akan menghadap dekat Kaabah yang berada dekat tengah-tengah tu. Okey, ingat semua akan menghadap ke Kaabah yang tengah-tengah tu. Kan kalau ada orang tanya, Ustaz, Malaysia kat mana Ustaz? Katakan Malaysia duduk jauh kan? Malaysia duduk jauh tapi still kiblat dia macam ni. Kiblat dia macam tu. So semua kena menghadap. Sebab tu kalau awak nampak, dia semua nampak bulat kan? Sebab semua menghadap ke sini. Okey, ingat. Syarat yang pertama tadi apa? Ustaz kena ulang ni supaya awak ingat. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat pertama tadi adalah syarat pertama tadi apa, Kaizer? Ustaz bercakap-cakap seorang-seorang macam ni. Kaizer, syarat pertama tadi apa? Syarat pertama tahu masuk waktu solat. Tahu masuk waktu solat. Ingat, syarat pertama apa? Awak tahu masuk waktu solat. Yang kedua, apa yang kita nak buat ni? Menghadap kiblat. Mesti tengok menghadap kiblat. Okey. Awak tak boleh simply-simply, saya sakit Ustaz, saya sakit, tak payah ikut kiblat lah. Tak boleh. Solat mesti kena ikut kiblat. Mesti menghadap kiblat. Okey, seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kena ingat tu. Okey. Allahu Akbar. Okey. Yang seterusnya. Okey. Apa benda pula ni? Okey, yang seterusnya adalah menutup aurat. Ini Ustaz nak tanya, Ustaz nak tengok awak ingat ke tidak menutup aurat ni. Ustaz nak tanya, ada tak dia ni? Amsyah Mifzal. Amsyah Mifzal, ambil mikrofon. Okey, Amsyah Mifzal. Aurat lelaki apa, Amsyah Mifzal? Amsyah Mifzal, aurat lelaki apa? Aurat lelaki dengan lelaki. Apa aurat dia? Pusat hingga lutut. Betul. Pusat sehingga lutut. Ingat, solat wajib tutup aurat. Awak tak tutup aurat awak pada waktu solat, solat awak tak sah. Okey. Seterusnya Ustaz nak tanya Aflah Batrisha, apa aurat perempuan? Lutut. Lutut? Dari apa? Kepala sampai ujung kaki. Lutut saja. Takkan tutup lutut je. Okey, macam Muaz cakap, aurat perempuan adalah perempuan tak dah.
Aurat perempuan adalah seluruh anggota badan, semua ataupun semua anggota badan kecuali Muaz. Apa Muaz? Muaz, semua anggota badan kecuali rambut. rambut. Apa ya rambutnya? Ya, rambut kan kena tutup Muaz. Kecuali muka dan tapak Tapak kaki dengan tapak tangan. tapak kaki nampak macam mana? Mana ada orang tengok tapak kaki? Muka dan tapak tangan. Itu adalah aurat perempuan. Katakan tengah-tengah solat, tengah-tengah solat, Laila tengah solat, tiba-tiba dia perasan seluar dia koyak dekat lutut sebab terjatuh waktu main. Tak sah sebab nampak aurat. Katakan Muaz tengah-tengah solat, tiba-tiba seluar dia, tiba-tiba waktu sujud, dia pakai baju kecil, nampak belakang dia. Nampak? Nampak macam di bawah pusat tu nampak. Ustaz, saya seluar ni nampak pusat Ustaz. Tak boleh. Nampak pusat. Laki pusat sampai ke lutut. Awak nampak je aurat, tak sah solat awak. Kena ingat tu, perempuan, terutamanya perempuan. Anak-anak murid Ustaz, bila awak pakai telekung Yumna, bila awak pakai telekung, pastikan rambut ni tutup betul-betul. Awak ikat kalau rambut yang panjang, ikat. Okey, tutup. Contoh macam ni kan. Katakan awak bayangkan Ustaz ikat rambut, Ustaz tarik rambut, lepas tu pakai telekung. Lepas tu ijaz supaya tak nampak rambut. Kalau nampak rambut, kena solat semula. Okey. Yang ketiga. Mana Ustaz punya kesa? Ni. Yang ketiga adalah menutup aurat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Okey, settle. Yang ketiga settle. Yang seterusnya. Apa ni? Apa ni anak-anak murid Ustaz? Dia tulis apa tu? Siapa tulis apa tu? Suci daripada hadas dan najis. Good. Suci daripada hadas dan najis. Suci daripada hadas dan najis. Anak-anak murid Ustaz, Allah najos sebab dah. Kejap. Najos ni siapa? Nancos tak tahu lah nancos. Najis. Okey. Ada orang cek Ustaz. Siapa ni? Kaiser. Okey, thank you Kaiser. Okey. Apa maksud? Okey, bahasa mudahnya awak kena bersih. Awak tahu tak siapa gambar ni? Siapa tahu ni gambar apa? Dia ni adalah dikatakan sebagai manusia yang paling kotor dekat dunia. Ini manusia ni katanya adalah dia adalah manusia yang paling kotor dekat dunia. Dia ni dah berapa tahun tak mandi. Ingat, kita mesti suci daripada hadas dan najis. Tiba-tiba katakan Muaz tengah main basikal lajak dengan Syah. Mana Syah ni tak masuk ni? Muaz tengah main basikal lajak dengan Syah, tiba-tiba Muaz jatuh. Seluar dia kena darah yang banyak. Tiba-tiba Muaz nak solat. Tak boleh Muaz. Mesti kena bersih daripada najis dulu. Kena tukar seluar, kena pastikan seluar yang kita pakai itu bersih. Kena pastikan pakaian kita bersih, barulah kita boleh solat dengan cara solat orang yang sakit. Okey, faham tu? Muaz faham tu Muaz? Faham. Okay, faham. Kenapa tak buat kamera tu? Suci daripada hadas dan najis. Ingat tu, ada 4. Kita dah bincang sampai ke 4. Suci daripada hadas dan najis. Kena ingat. Okey, yang seterusnya, last but not least, yang terakhir sekali. Okey, contoh najis katakan. Okey, Ustaz tanya awak Sekejap, Okey, Ustaz nak tanya awak. Ustaz nak tanya siapa yang Ustaz belum tanya lagi ni? Rashad. Oh, Rashad. Ada tak tu Rashad?
Rashad Nur Magomedov. Rashad, ini yang Ustaz nak minta awak buka kamera ni. Ya Ustaz. Rashad ada? Ada. Ya Rashad, katakan awak nak solat. Tiba-tiba seluar awak kena tanah Rashad. Boleh tak solat? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tanah tu mungkin kotor. Okey. Okey, ingat anak-anak murid Ustaz betul. Okey, kalaulah tanah tu kotor, katakan Rashad tengah main, tanah tu bercampur tanah yang kena najis kucing. Katakan tanah tu dah bercampur dengan najis kucing, Rashad seluar dia terkena dekat najis kucing tu. Tak boleh, mesti tanah yang bersih. Katakan Kaiser naik basikal, terjatuh, seluar dia kena tanah, tak ada masalah. Wan Syahir main futsal dekat depan rumah dia, jatuh, kena rumput, tak ada masalah. Yang penting tak ada najis. Tanah bukan najis, melainkan ada najis kat situ. Okey. Okey, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, last but not least, dia ada 5 syarat sah yang Ustaz nak awak ingat. Yang terakhir sekali adalah hilang. Okey, siapa nak baca ni? Yang kelima apa? Ada keuzuran. Good. Yang kelima ada keuzuran. Apa maksud ada keuzuran? Wajib sakit. Syarat sah awak nak solat cara orang sakit, awak kena sakit. Ulfah Hana tak sakit apa pun. Ustaz, saya ingat hari ni saya nak solat cara orang sakit lah. Tak boleh Ulfah. Mesti sakit dulu. Katakan Ulfah, Ustaz, saya sakit Ustaz. Saya sakit hati Ustaz. Saya sakit hati dengan Ustaz. Sebab tu saya nak solat duduk. Tak boleh. Saya sakit hati dengan Raihan. Sebab Raihan ambil makanan saya. So saya nak kena solat duduk Ustaz. Tak boleh. Mesti ada keuzuran macam makcik ni. Makcik ni nampak dia dah pakai benda ni. Ini dah boleh solat cara orang yang sakit. Anak-anak murid Ustaz dengar betul-betul. Dia ada syarat juga. Katakan awak kan, awak punya kaki sikit je luka. Ustaz, sakit Ustaz. Nak kena solat duduk lah. Ada cara dia. Melainkan awak dah memang tak boleh nak berdiri. Ataupun kalau awak duduk, kaki awak sakit sangat-sangat, baru awak boleh solat duduk. Tapi kalau setakat hadis, Ustaz, tangan saya luka Ustaz, saya nak solat duduk. Tak boleh lah macam tu. Khalif, telinga saya sakit Ustaz, semalam kucing gigit, saya nak solat baring boleh? Tak boleh. Mesti ada syarat-syarat dia. Mesti ada. Awak sampai contoh awak dah tak boleh nak berjalan dah, awak tak boleh nak berdiri, boleh solat duduk. Tiba-tiba Kaiser, Ustaz nampak dia lari. Lari. Ustaz, semalam kaki saya sakit Ustaz. Tak boleh. Lari boleh, tapi nak solat duduk. Tak boleh. Okey. Mesti sakit. Mesti kena sakit. Baru boleh solat cara orang sakit. Kalau awak sihat, kena solat macam biasa. Okey, sekarang Ustaz buat ni. Okey, Ustaz akan buat kotak. 1, 2. Ya. Ya. Kita sengaja sakitkan diri kita. Ustaz, kalau kita sengaja sakitkan diri kita, tapi tak boleh lah macam tu. Janganlah sakitkan diri sendiri. Katakan nama awak sengaja sakitkan diri awak semata-mata untuk solat. Tak elok lah macam tu. Kenapa awak nak sakitkan diri awak sendiri? Tak boleh macam tu. Okey, sekarang ni kita tengah belajar syarat sah solat orang yang sakit. Okey, Ustaz nak awak tulis. Ustaz, okey, ini yang pertama. Ini 1. Okey, ini 2. Okey, Ustaz akan sebut nama. Ustaz bagi awak annotate, awak tulis dekat kotak-kotak yang Ustaz suruh ni. Okey, kita ada belajar 5 kan? Okey, Ustaz nak syarat yang pertama. Ustaz nak Yumna tulis apa syarat sah solat orang sakit yang pertama. Tulis dekat kotak yang pertama. Yumna tulis annotate, Ustaz bagi annotate dekat yang pertama. Yang kedua, Ustaz nak
Sabar. Yang kedua Ustaz nak Al-Huda. Al-Huda kotak yang kedua. Apa syarat sah yang kedua? Tak payah tulis Jawi, tulis Rumi pun tak apa. Yang ketiga Ustaz nak Adriana. Okay, yang pertama tadi siapa tadi? Lupa dah yang pertama tadi siapa. Yang pertama siapa? Yumna. Pertama Yumna. Yang kedua Al-Huda. Yang ketiga Adriana. Okay. Yang keempat Ustaz nak Haris Anaki. Yang kelima Ustaz nak Hamsha Mizal. Okay. Tulis syarat sah solat ketika sakit. Yumna, Huda, Adriana. Siapa nombor 4 tadi? Lupa nombor 4 tadi. Haris. Kemudian yang kelima Hamsha Mizal. Okay, cepat. Ustaz nak tengok. Tulis syarat sah dia. Ustaz, Ya. saya guna komputer. Boleh je awak nak annotate. Annotate tak ada masalah. Okay, cepat. Ini last. Menghadap kiblat. Okey, bagus. Al-Huda menghadap kiblat betul. Bagus. Terus. Mengetahui masuk solat betul. Okey, good. Terus. Terus lagi. Yang lagi 3, 4, 5. Adriana. Haris Anaki nombor 5 apa? Ada keuzuran. Okey, Hamsha Mizal yang kelima ada keuzuran. Okey, bagus. Yang ketiga dan keempat. Keempat Haris Anaki. Ketiga Adriana. Baik, mana yang 3 dan keempat ni? Hadas apa? Hadas apa? Ustaz, dah 12.28. Ya, sabar ni. Tunggu kawan-kawan awak tak siap lagi. Ada 2 minit lagi. Cepat. Ustaz tunggu ni. Nombor 3, Adriana. Nombor 4, Aris Anaki. Apa? Hadas apa? Mana Adriana? Hilang Adriana. Tulis Adriana. Adriana. Annotate dekat nombor 3, Adriana. Annotate dekat nombor 3. Tulis Jawi je. Tulis Rumi je. Tak ada masalah. Mana ni Adriana? Adriana ada tak? Adriana. Adriana tengok Ustaz. Adriana tengok Ustaz. Awak tengah tulis ke? Mengam. Mengam apa tu? Tiga apa? Menutup. Cepat. Tengok dah pukul 11.30 dah. Okey. 11.30 dah. Okey, Ustaz sambung. Yang ketiga apa ni? Saya lupa ayat dia. Okey. Okey, Adriana, yang ketiga adalah menutup aurat. Tutup aurat. Ya, yang keempat adalah suci daripada hadas dan najis ataupun bersih. Okey, thank you Adriana. Okey, thank you semua. Okey, anak-anak murid Ustaz, esok kita akan sambung lagi berkaitan yang lain. Tapi sebelum Ustaz nak sambung, kelas pagi esok Ustaz akan test dulu. Sama ada awak ingat ataupun tidak syarat sah. Selagi mana awak tak ingat, susah untuk Ustaz sambung. Pastikan awak ingat, awak hafal betul-betul. Awak ingat betul-betul apa yang kita belajar pada hari ini. Okey?
I think that's all from me. Thank you so much for joining my class. Ustaz rasa hari ni participation agak kurang sikit. Mana Muaz? Muaz pun dah hilang dah Muaz ni. Hari ni semua macam tak ada semangat sikit hari ni. Okay. Okay, kita baca sama-sama. Subhanakallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.